Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, kembali lagi di Sembang. Ada Sembang apa orang kata? Sembang apa ni? Olahraga. Sembang olahraga. Sembang olahraga. Maklumlah, dah 2 bulan tak beraksi bersama dengan saya YB TikTok ataupun Zuhan Hamzah. Macam biasa, Kesatuan Olahraga Malaysia ini ataupun podcast Sembang Olahraga ni akan bersembang cerita pasal sukan negara lah. Yang kali ni kita bawa pula, biasa kau tengok kita bawa atlet, kita bawa pemain-pemain sukan, kita bawa pengurusi sukan, pengurus sukan. Hari ni kita bawa media, pengamal media. Okey, kita bersama dengan Faizal Bazari. Betul saya sebut Betul. Berapa lama dah berkecimpung dalam media sukan khususnya? Okey, kalau ikutkan saya sebelum ni dalam arena media ni lebih kurang 4 tahun di company lain sebelum ini dan terkini bersama dengan company saluran utama kita lah. Itulah, jadi perjalanan ni memang fokus saya adalah tentang sukan dan apa yang saya nampak sekarang ni kita perlu beri keutamaan kepada atlet-atlet ataupun pemain-pemain ini untuk kita sama-sama raikan mereka ketika jaya mereka dan juga ketika mereka dalam duka kekalahan mereka. Itu semua kita kena ada story ataupun ada cerita di sebalik segala-galanya. Okey. Ini Faizal Bazari ni bukan kaleng-kaleng lah. Tapi kalau kita maklum lah, netizen pun banyak maklum, sedia maklum. Pengamal media sukan ni banyaknya dia buat liputan lebih kepada badminton, bola sepak. Padahal yang banyak mengharumkan nama negara, sorry to say lah, kita tengok takraw sendiri pun. Takraw sendiri baru-baru ni ada kejohanan sepak takraw Asian kan, yang disertai oleh Taipei, Taiwan, Japan, Thailand. Macam biasalah, Thailand dengan Malaysia selalu memang power gila. Tetapi liputan tu sangat kurang. Adakah sikap bias ataupun pengamal media sendiri select dalam hal ni? Asyik nak cerita pasal benda yang memang orang Malaysia suka ataupun rakyat suka. Select ke tak select? Jawapan dia tak select. Okey. Sebab dia saya bagi tahu kita sebenarnya transparent. Dalam media ni kita yang paling penting adalah kita mesti neutral. Maksudnya di sini kita cover semua sukan dan kita mesti melaporkan yang paling penting adalah yang sahih dan juga tepat. Dan berbalik kepada kalau tadi kita nampak bias on badminton ataupun kurang di olahraga, sebenarnya tak betul. Sebab laporan kita cover semua, termasuk olahraga, pencapaian atlet kita di kejohanan baru-baru ni Asian di Gumi Korea Selatan juga kita buat liputan. Jadi tidak timbul soal media ini tidak transparent dan sebagainya. Dan kalau kita tengok badminton di situ nampak hype. Kenapa? Sebab atletnya berjaya di peringkat tertinggi dunia. Jadi apabila mereka berjaya, of course kita akan hypekan benda tu kerana kejayaan untuk pasukan kebangsaan negara kita. Tapi bila kalah, kita pun bukan mengambil sikap macam just comeback stronger, tapi kita juga melaporkan bahawa kenapa tewas, apa punca tewas. Kalau kita nampak dia main secara baik tapi tewas, itu nampak dah ada perjuangan di situ. Namun kalau dia tewas tidak berjuang, pastinya kita akan menghamburkan sedikit perkataan yang mungkin agak keras pada pandangan sesetengah atlet ataupun netizen. Tetapi hakikatnya tujuan utamanya adalah kita sebenarnya nak membangunkan sukan kita ini supaya tidak dipandang remeh oleh negara-negara di luar. Ada dua skop, dua jenis sukan yang berbeza lah. Okey, dua jenis, yang satu famous, satu tak famous. Sejauh manakah perkembangan antara sukan yang tak famous ni dengan perkembangan antara bola sepak dan badminton ni, daripada pandangan pengamal media sendiri? Awak yang berada kat lokasi tu, kita tengok dekat TV. Kalau kita tengok dari konteks yang berbeza, dari sudut sukan-sukan yang tidak popular, perkembangannya juga tidaklah dikatakan begitu tenggelam atau sebagainya. Sebab kita tengok sekarang development in grassroots itu memang menampakkan satu perkembangan positif. Kalau kita sentuh pasal olahraga, kita tengoklah dengan adanya kejohanan olahraga Cahaya Mata Sarawak, itu juga merupakan satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk kita actually nak tengok sejauh mana perkembangan atlet-atlet negara ini di peringkat yang boleh dikata peringkat kebangsaan ini. Sebelum kita bertanding di peringkat luar, ada oponen-oponen yang lebih mencabar. Jadi saya nampak di situ sebenarnya sekarang ni makin positif. Dan media juga kita memainkan peranan sebenarnya
cover yang sports yang kurang popular ni. Lebih-lebih saya suka untuk menyentuh lebih kepada grassroots level lah, di mana program pembangunan, bagaimana sebenarnya atlet-atlet inilah yang akan mencorakkan sukan negara pada suatu ketika nanti. Sebab kita tahu apabila kita kerap kali sebut tentang nama-nama besar seperti Lee Zijia dan sebagainya, contoh dalam sukan badminton, tapi kita terlupa sebenarnya dari mana datangnya kelompok ini ataupun atlet-atlet ini. Sebenarnya mereka daripada grassroots, mereka sudah cukup baik. Jadi pembangunan dari peringkat akar umbi ini sebenarnya perlu diteruskan, perlu diperbanyakkan. Kejohanan-kejohanan bertaraf level tinggi perlu diadakan untuk mereka ini dapat bersaing di peringkat level yang tertinggi mengikut umur mereka. Jadi mereka akan berkembang dengan pencapaian terbaik dan akhirnya mungkin kita akan ada juara insya-Allah dalam peringkat dunia jugalah. Cahaya Mata Sarawak sendiri kan, kita tengok dia banyak menganjurkan program-program ataupun sukan olahraga merata negeri. Kita dah pergi dan semua sampai ke Brazil yang sampai sana. Tapi sana Cahaya Mata Sarawak tak adalah bawa sampai Brazil. Tapi di Malaysia ni sendiri, Cahaya Mata Sarawak dan juga KOM menaikkan atlet-atlet olahraga Malaysia. Pengamal media sendiri lah, daripada pandangan media sendiri, adakah perkara ini sangat memberi impak positif kepada atlet khusus dan juga sukan olahraga Malaysia? Ya atau tidak? Ya, betul. Kenapa betul? Sebab kalau kita tengok kejohanan-kejohanan di peringkat level kebangsaan ini, tentunya ada tujuan mereka adanya pertandingan sebeginilah. Sebab kita tengok dengan kapasiti adanya pertandingan sebegini, olahraga Cahaya Mata Sarawak, kita dapat lihat bagaimana atlet-atlet olahraga negara bertanding dengan adanya juga import ataupun panggilan beberapa atlet luar negara juga. Saya kira itu juga memberikan satu persaingan yang baik untuk kita menilai kapasiti kita untuk bertanding di peringkat dunia. Sebab kita tahu kalau di level Asia Tenggara itu mungkin kita sudah mempunyai jago-jago tertentu. Ada nama lah, kita ada nama. Contoh paling terdekat Irfan Samsudin. Kalau kita tengok di peringkat Asia Tenggara ini, boleh dikatakan dia masih is the best lah yang kita ada, and mungkin Asia Tenggara yang lain pun masih sukar untuk mencabar dudukan dia. Tapi di peringkat Asia contohnya kan, kalau kita tengok di situ mungkin kita kena up our game, up our level. Betul, untuk pastikan kita mampu, setidak-tidaknya mampu untuk capai pingat di pentas Asia, sukan Asia misalnya. So jadi ini sebenarnya yang penting. Apabila kita dapat teruskan perkara ini dengan banyaknya kejohanan-kejohanan seperti ini, terutama di Malaysia sendiri, ia sebenarnya dapat membantu untuk boost kita punya atlet punya olahraga punya performance ni di peringkat yang tertinggi. Okey, kalau kita perasan tak lama lagi AJM akan berlaku 15 Jun, mesyuarat agung untuk Persatuan Olahraga Malaysia. Mana-mana persatuan mesti ada presiden dipertandingkan lah. Okey, untuk Persatuan Olahraga Malaysia sendiri ada 4 penjuru yang akan dipertandingkan. Antaranya yang masuk bertanding Datuk Karim, Datuk Seri Syahidah Kasim, Datuk Mak, Datuk Wan Hisham. So bagaimana media sendiri ataupun mungkin daripada peribadi awak sendiri melihat siapakah yang boleh menduduki dan layak sebagai presiden KOM ni? Saya lebih suka untuk, sebelum saya mengutarakan pendapat peribadi saya lebih suka untuk melihat dari sudut kelebihan. Apa yang sebelum ini saya ada menemu ramah bekas jurulatih olahraga Malaysia, jadi Coach Man Syaha. Jadi beliau mengutarakan pendapat tentang kredibiliti masing-masing. So Datuk Mak disifatkan seorang yang tegas, ya. Dan karakter ini mungkin ada sebahagian yang tidak begitu gemar, ada yang menggemari ketegasan ini. Manakala Datuk Seri Syahidan pula dikenali dengan karakternya yang lebih diplomatik, terbuka untuk berbicara dengan sesiapa saja. Okey. Seterusnya Datuk Wan Hisham. Okey. Dia ni lebih tenang. Karakternya lebih tenang, lebih relax. Namun dalam ketenangan ini jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Betul. Okey. Sebab tenang-tenang ini boleh menjadi suatu api ataupun pemacu yang kita tidak tahu. Dan yang terakhir siapa? Datuk Mak. Datuk Mak. Itu dah. Datuk Karim? Datuk Karim. Okey. Datuk Karim
apa yang input yang saya dapat, dia berpengetahuan, dia tahulah most of the thing lah. Dia dah faham lah dengan rencah olahraga di Malaysia ni. Jadi keempat-empat ini kita tengok ada credibility masing-masing. Tapi personally saya melihat kepada apa yang dibawa Presiden ketika ini, Datuk Seri Syahidan, saya merasakan sekarang ini kita telah menunjukkan satu perkembangan yang sihat dan baik. Dan ini pada pendapat saya tidak salah jika kita teruskan kepimpinan yang ada sekarang ini untuk penggal 2025 hingga 2029. Kerana saya melihat penstrukturan ini dari kita dapat lihat sekarang ni coaching semua yang kita ada kan. So saya dapat lihat di situ kita ada penstrukturan yang kompetitif. Namun saya percaya dengan adanya jurulatih-jurulatih yang akan dibawa masuk nanti, dan juga muka-muka yang saya kira akan difikirkan sebaik mungkin siapa yang patut berada di situ ketika ini, saya kira kita dapat untuk melihat atlet-atlet olahraga kita ini melonjak lebih tinggi. Betul. Tidak-tidaknya kita ada pingat di pentas Asia, itu sebenarnya yang kita mahukan. Kalau kau rewind balik, tadi dia cakap sebaiknya kekalkan. Jadi maknanya itu personal personal. Maknanya Datuk Seri Syahidan sebagai presiden, sebab dia sebut kekalkan. Kalau tak percaya kau ulang balik. Okey. Jadi kita pun dah berlalu 10 minit, 15 minit kot lebih kurang. Terima kasih kepada pengamal media, the best pengamal media. Katanya tak boleh mention lah dia punya boss kan. Dia punya media mana, tapi kau boleh cari sendirilah. Brother Faizal Bazari. Terima kasih brother. Okey. So kita bersama dengan dah settle dengan pengamal media untuk segmen yang pertama. Segmen kedua nanti kita bersama dengan atlet muda kita. Kita akan bersama dengan Wan Muhammad Fazli, atlet 800 Malaysia yang baru-baru ni bersinar di kejohanan ATF Korea. So kali ni tadi kita bersembang dengan kita punya pengamal media. Sekarang kita bawa atlet muda kita. Atlet ni memang boleh dikatakan seorang yang bukan saja halus, kecil, tapi dia kalau dapat lari nak kau, The Flash pun kalah. Dan kita rasa bangga bila mana dia adalah seorang atlet lumba lari yang terpilih mewakili Malaysia untuk ke Korea. Ini kita bersama dengan Wan Fazli. Betul, saya sebut ni betul nama? Ya, betul. Betul, nampak muda. Awak macam nervous je? Tak ada. Tak ada Awak nervous, saya lagi nervous nanti. Jangan. Sebab takut salah tanya ke kan. Maklumlah, orang Malaysia kan suka kecam atlet. Kali ni korang jangan kecam atlet. Kecamlah saya. Saya rela dikecam. Okey, Wan Fazli. Dah berapa lama berkecimpung dalam sukan lumba lari ni? Olahraga ni? Kalau start berkecimpungnya daripada bangku sekolah menengah lagi. Daripada ayah saya sendiri yang cuba untuk switch saya dari sukan bola sepak ke sukan olahraga lah. Dari kalau betul-betul umurnya dari umur 16 tahun lagi. Tapi kalau bila datang daripada kepada profesional ni, dah ini tahun ke-6 lah daripada start saya pra-university di Sekolah Sukan Bukit Jalil, dan sampai 2025 ni dah tahun ke-6 saya untuk berkecimpung dalam sukan olahraga secara high performance lah. Wan baru-baru ni terpilih di ATF Korea 2025. Ya. Masa pertama kali dapat tahu terpilih sebagai wakil Malaysia, apa perasaan Wan sendiri untuk menyertai kejohanan tu? Perasaan, of course, awal-awal tu memang rasa gembira sangat sebab ni kira ATF yang kedua untuk saya. Selepas yang pertama di edisi lepas di Thailand. Jadi perasaan gembira tu daripada saya dan daripada coach saya sendiri lah, Coach Jeroni. Jadi bermula daripada hari yang tahu tu memang persiapan mulai untuk lebih rapi, dan apa yang dicakap oleh coach adalah lebih lebih spesifik lah kepada latihan yang untuk ATF nanti. So untuk 800 meter kan Wan? Dan Wan berjaya mencatat rekod peribadi 147.64 147 betul? Ya. Wow, aku number memang selalu ingat insyaAllah. 147.64. Dan kalau kita tengok recap balik sekarang ni antara pertembungan bersama dengan pemain-pemain negara lain, 600 meter pertama kalau tak silap saya, 400 meter pertama, Wan adalah top 6.
Masa tu ada 100,000 orang tengah tengok. Oh, lebih 100,000 orang tengah tengok. Kan? 100,000 orang. Masa tu aku tengok orang komen puji kau-kau. Melambung-lambung orang puji. Oi, baik. Oh, ni player kita baik ni. Ni Wan ni baik. Masuk 100 meter terakhir. 100 meter terakhir kalau kau tengok recap ni sendiri kan. Wan sebenarnya boleh dapatkan gangsa tau. Sekurang-kurangnya. Oi, aku jadi netizen saya nak mengecam je kerja. Tak ada. Ini salah satunya lah sebab kita menonton, kita tengok. Okay, dekat live tu sendiri di minit-minit terakhir, di saat-saat yang terakhir, Wan tak mampu potong yang kedudukan India kalau tak silap saya. Kenapa tu Wan? Adakah tiba-tiba angin kuat ke ataupun enjin Wan semput ke ataupun tiba-tiba malam tu broken ke sebab awet cakap awak ni apa yang sebab jadi benda tu? Of course waktu larian tu daripada starting tu memang saya tak fikir apa-apa pun sebenarnya. Saya cuma fikir saya nak buat catatan masa yang terbaik. Tengok lawan pun saya dah tahu semua kalau ikut dalam start list tu semua tunjuk PB masing-masing. Tengok memang saya antara yang last punya. Tapi saya tak fikir sangat kepada siapa lawan saya. Saya cuma fikir saya cuma nak tunjukkan siapa Wan Fazli yang sebenar. Jadi saya cuba untuk nak buat PB, memang target nak buat PB 1 minit 50 ke bawah je actually. Tapi tak sangka juga catatan masa tu jauh lebih baik lah. 2.5 saat jauh lebih baik daripada catatan masa yang disasarkan. Untuk ada macam abang sebut tu, last 100 meter tu saya dah cuba all out dah tu. Tapi bila dah last 150 tu, nampak ada seorang Korea yang cuba masuk dari belakang, buatkan saya jadi hilang fokus. I see. Buat badan saya jadi keras sikit. Tu yang macam saya punya larian stagnan je waktu last tu. Tak boleh nak tekan dah. Jadi bukan saya pancit, saya masih boleh sebenarnya. Cuma fokus lah. Fokus dah hilang je dan sebab kalau kita tengok kan, lebih kurang 1 meter pun tak sampai tu. Dia punya jarak tu. Yang terakhir 100 meter tu kan. Tapi tak apalah. InsyaAllah lepas ni manalah tahu kan. Tahun ni tak dapat, akan datang mana tahu. Wan pula yang duduk depan nombor 1. InsyaAllah kami doakan, rakyat Malaysia doakan. Wan adalah salah seorang atlet yang akan bersaing di Sukan C juga. Betul? Jadi apa persiapan Wan sendiri menjelang Sukan C ni? Untuk persiapan dari segi kejohanan, mungkin akan join beberapa kejohanan juga, local dan international punya competition. Jadi untuk local of course lah dari Super Series Cahaya Mata Sarawak. Dan untuk international setakat ni saya akan join kejohanan Universiti Dunia di Jerman pada bulan depan. Jadi dalam kejohanan tu saya akan cuba lagi untuk nak improve saya punya timing. And then cuba buktikan siapa apa yang saya boleh buat dekat sana. So sebagai persediaan dari segi latihan pula, of course coach akan lebih tekankan lagi dari segi pace larian, cara larian dan dari segi disiplin. Dan mungkin Sukan C nanti dia lebih kepada tacticality waktu larian. Jadi sebab biasanya Sukan Cemasya ni dia tak fikir sangat kepada timing sebenarnya. Dia akan fikir kepada siapa yang akan menang. Jadi taktikal dalam acara 800 meter ni dia lebih pada taktikal. Jadi mungkin coach akan asah dari segi situlah. Mungkin dari segi last 100 atau last 200 meter mungkin kena tambah speed untuk atau the critical speed waktu last daripada pace biasa kepada pace yang tiba-tiba laju. Mungkin dari situ coach akan lebih sharpkan lagi dari segi latihan. InsyaAllah kita sebagai rakyat Malaysia ni mendoakan yang terbaik untuk atlet-atlet kita, khususnya atlet-atlet olahraga ni. Manalah tahu kan Kaminsu ni dia bakal menjuarai, kita tak tahu. Jadi doa yang baik-baik. So kalau Wan sendirilah dah lama berkecimpung dalam arena olahraga, sukan olahraga ni, Wan mungkin dah hadapi 2-3 kesatuan olahraga Malaysia semua tampuk kepimpinan. So mungkin Wan dapat rasai bagaimana kesatuan olahraga Malaysia sekarang ni apa orang kata memimpin olahraga yang ada atlet-atlet olahraga yang ada dalam Malaysia ni. Bagaimana rasa dia perbezaan dulu dengan sekarang? Actually jauh sebenarnya beza daripada dulu dengan sekarang. Sebab sekarang saya rasa kejohanan seperti kejohanan Super Series sebelum ni memang tak ada pun kejohanan Super Series yang cahaya mata ni. Jadi kejohanan lokal tu lebih kepada kita kena join macam Perak Open atau Johor Open, dan Open tu pun belum tentu ada. So jadi kalau adanya Super Series kejohanan lokal ni,
dia banyak membantu bukan bukan untuk kita orang saja, tapi untuk development lah, untuk atlet muda kan, yang cuba untuk bersaing dengan kami di peringkat yang lebih tinggi lah. Mungkin itu akan memberi kesan positif kepada pembangunan sukan di olahraga sendiri. InsyaAllah mana tahu lepas ni Kesatuan Olahraga Malaysia akan menghantar lagi kejohanan-kejohanan luar. Dia masalah dia bukan apa tau, dana. Harapnya kerajaan lebihkan dana untuk kita punya atlet-atlet olahraga melalui Kesatuan Olahraga Malaysia ataupun ISN, yang lain bukan IJN ni kan IJN ni, ISN dan yang lain-lain lah. Dia nak tak nak pun dana lah. MSN, okey, dana, lebihkan dana kepada atlet-atlet yang ada, khususnya olahraga kita. Manalah tahu kan dia masuk kejohanan luar tu menang, juara. Yang dapat the best impact government juga, negara kita juga. Jadi terima kasih kepada atlet muda kita Wan Faizal berumur, betul Wan? Wan Fazli. Aku asyik Wan Faizal je. Sorry Wan Fazli, pandai-pandai lah kau edit. Wan Fazli kerana hadir dalam sembang podcast kita ataupun sembang olahraga kita yang dibawakan khas oleh Kesatuan Olahraga Malaysia. Jadi korang semua lepas ni ataupun segmen yang seterusnya tunggu besok lah. Besok kita bersama dengan siapa? Kita akan bersama dengan Khairul Hafiz Jantan. Kita tengok apa soalannya nak dibagi kepada Khairul Hafiz Jantan. So, semoga bertemu lagi di Sembang Olahraga yang dibawakan khas oleh Kesatuan Olahraga Malaysia dan juga YB TikTok. Host anda. Mantap, guys. Jumpa lagi.